Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat menghadirkan diri menunaikan solat maghrib berjemaah di surau, dan seterusnya kita duduk mengisi ruang masa yang ada ini untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa kita akan menyambung siri pembelajaran kita dalam Hayatus Sahabah. Kisah berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum Ramadan saya dah kongsikan sedikit berkaitan dengan kisah sahabat, iaitu Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Cuma hari ini saya ulang sikit dan saya terus sambung. Mudah-mudahan kisah sahabat ini memberikan satu dorongan kepada kita untuk mencontohinya. Kerana hakikatnya sahabat ini merupakan golongan yang mulia, golongan yang boleh kita jadikan contoh teladan untuk kita ikuti bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dah pun selesai 4 orang khulafar rasyidin, 4 orang sahabat yang mulia, yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kisah-kisah mereka itu menjadi contoh kepada kita untuk kita ikuti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah juga merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi, bukanlah bermakna hanya 10 orang itu saja yang dijanjikan syurga. Dulu saya pernah kongsikan hal ini. Cuma sebutan 10 orang sahabat itu Nabi sebut sekaligus dalam satu hadis, yang mana mereka itu semua ada dalam majlis Nabi ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut. Ada juga sahabat-sahabat yang lain juga dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, namun sebutannya secara berasingan. Dan Nabi menjanjikan syurga bukan hanya khusus kepada kabilahnya sahaja, iaitu kabilah Quraisy, malah sesiapa sahaja, sama ada dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar, malah sebenarnya sesiapa saja dari kalangan umatnya. Yang penting ianya beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, beriman bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh, insya-Allah pasti Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurganya di hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah lahir di kota Mekah pada tahun 27 setelah tahun gajah. 27 tahun setelah tahun gajah, bermakna lebih kurang umur Nabi 27 tahun. Maka
Talha bin Ubaidillah pun dilahirkan di kota Mekah, di mana Talha adalah berasal dari keturunan Bani Tamim. Bani Tamim, Bani Tamim juga adalah daripada kabilah Quraisy, kan? Sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana Sayyidina Abu Bakar juga adalah daripada Bani Tamim, di mana nasabnya ialah Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ab bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai. Jadi bertemu dengan salah silah Nabi SAW dengan Ka'ab, kan, bin Luhai. Murrah ada dengan Murrah bin Ka'ab bin Luhai, itu bertemu dengan salah silah Nabi SAW. Sebab itu Talha bin Ubaidillah juga adalah daripada kabilah Quraisy, sama dengan Nabi SAW. Di mana kalau kita lihat salah silah Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah. Jumpa kat situ. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu kunyah Talha bin Ubaidillah adalah Abu Muhammad, kan? Abu Muhammad maksudnya bapa Muhammad, kerana anak sulungnya bernama Muhammad As-Sajjad, kan? Memang biasa kunyah ini yang disandarkan pada anak adalah merujuk kepada anaknya yang sulung lelaki, kan? Macam Nabi kunyahnya ialah Abu Qasim. Abu Qasim maksudnya bapa Qasim. Qasim itu adalah merujuk kepada anak lelaki Nabi yang sulung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah masuk Islam, kan? Talha bin Ubaidillah ni sebenarnya adalah di kalangan orang yang agak berada, kaya, dari kalangan bangsawan juga. Malah keluarganya adalah merupakan peniaga. Malah Talha sendiri juga merupakan ahli perniagaan, yang memang menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka ini akan berniaga ke Syam dan juga ke Yaman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, mereka melakukan rihlah, perjalanan, perniagaan dalam musim panas dan juga musim sejuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada riwayat yang menyatakan Talha bin Ubaidillah ini antara orang yang awal memeluk Islam, kan? Di mana ada riwayat menyatakan Talha bin Ubaidillah memeluk Islam ketika umurnya 16 tahun. 16 tahun. Tadi, kan, kalau tuan-tuan ingat, Talha bin Ubaidillah lahir pada tahun 27 setelah tahun gajah. Maknanya ketika itu umur Nabi 27 tahun. Sebab tahun gajah itu adalah tahun kelahiran Nabi, kan? Kemudian dia memeluk Islam pada ketika umurnya 16 tahun. Jadi kalau kita campur kat situ, dia jadi lebih kurang 43. Bermakna lebih kuranglah dia memeluk Islam pada tahun ketiga kerasulan Nabi SAW. Sebab itu Talha bin Ubaidillah ini antara sahabat yang awal memeluk agama Islam, dan dia memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang menyatakan ketika beliau berniaga di Busra, di Syam, kan, ketika itu datang seorang rahib ke pasar dan bertanya kepada peniaga-peniaga yang ada di situ dengan menyatakan, wahai sekalian peniaga, siapakah di kalangan kamu yang datang daripada tanah haram? Yang datang daripada tanah haram, maksudnya Mekah, kan? Lalu Talha bin Ubaidillah pun segera menjawab, aku, kan, yang kebetulan tak jauh daripada rahib tersebut dan mendengar
pertanyaan yang diajukan oleh rahib. Maka Talha pun menjawab, aku. Kan? Jadi bila Talha menjawab aku, maknanya dia mengaku bahawa dia adalah orang dari tanah haram yang tinggal di Mekah. Maka rahib pun bertanya, adakah Ahmad telah muncul? Ahmad telah muncul. Itu Nabi, kan? Sebab nama lain Nabi selain daripada Muhammad adalah Ahmad, kan? Jadi adakah Ahmad telah muncul? Maka Talha pun bertanya, siapakah Ahmad? Dan Talha bertanya kepada rahib tersebut. Maka rahib pun memberikan penjelasan bahawa Ahmad itu adalah anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana bulan ini ia dibangkitkan. Dia dibangkitkan di tanah haram dan akan berhijrah ke tanah yang banyak pohon kurma dan hasil pertanian. Diberikanlah tanda-tandanya, di mana ia dilahirkan di tanah haram dan kemudiannya akan berhijrah ke tanah yang banyak pohon kurma dan juga hasil pertanian. Itu adalah merujuk kepada Madinah. Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kerana mereka telah pun mendapat maklumat ini daripada pendeta-pendeta mereka dalam kitab-kitab mereka. Malah lama dah mereka tunggu, dan memang telah dinyatakan tentang kelahiran Nabi SAW. Kemudian ada padanya tanda-tanda dan sebagainya. Betul, kalau kita imbas balik kisah Salman Al-Farisi, kan? Salman Al-Farisi yang asalnya agamanya adalah Majusi, menyembah api, yang kemudiannya masuk dalam agama Nasrani, dan dia belajar dengan seorang pendeta Nasrani, daripada seorang ke seorang, daripada seorang ke seorang, sehinggalah Salman juga menjadi alim dalam agama Nasrani. Dan dia bertanya pada setiap gurunya, apabila gurunya nak mati, siapakah orang yang alim dalam agama Nasrani? Maka gurunya pun beritahu, ada Fulan bin Fulan. Tak lama kemudian gurunya mati. Lalu dia carilah, kan, yang diberitahu tadi, jumpa, belajar, kan. Bila mana gurunya nak mati, Salman pun bertanya lagi, adakah orang alim dalam agama Nasrani? Sampailah beberapa orang alim yang dijumpai. Akhir sekali, orang alim yang dijumpai itu, setelah dia belajar dan dia nak mati, ditanya, maka orang alim itu pun memberitahu tidak ada lagi orang alim dalam agama Nasrani, melainkan akan ada seorang Nabi, kan, yang membawa risalah yang sama seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa, kan. Dan ia dilahirkan di Mekah, yang kemudiannya akan berhijrah, di mana di situ terdapat banyak pokok-pokok kurma. Padanya ada 3 tanda. Pertama, dia menerima sedekah. Maaf, dia menerima hadiah. Yang kedua, dia tidak menerima sedekah, kan? Dan yang ketiganya, di belakangnya ada tanda yang jelas, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu seorang pendeta memberitahu kepada Salman Al-Farisi. Dipendekkan cerita, akhirnya Salman sampailah ke Mekah, walaupun ke Madinah, walaupun ketika itu ia seorang hamba, kan, seorang hamba, kerana dia telah dikhianati dan dijual, dan yang membelinya seorang Yahudi. Lalu dibawa ke Madinah, dan sesampainya di Madinah, didapati di situ terdapat banyak pokok-pokok kurma. Maka Salman pun teringat akan kata gurunya, kan. Dan tak lama kemudian mula orang bercerita tentang kedatangan seorang Nabi yang sudah sampai di Quba. Maka dikatakan Salman pergi berjumpa dengan membawa hadiah yang berupa kurma sebakul. Lalu Salman pun berjumpa dan memberitahu kepada Nabi SAW untuk menguji, ini aku hadiahkan kepada kamu. Dan Salman lihat Nabi mengambil beberapa biji lalu makan, dan selebihnya Nabi memberikan kepada orang lain. Di waktu yang lain, Salman datang lagi menemui Nabi dengan membawa hadiah yang sama, iaitu sebakul kurma. Lalu diberikan kepada Nabi dan diberitahu kepada Nabi, ini aku sedekahkan kepada kamu. Dan Salman memerhatikan Nabi tidak ambil walaupun sebiji, semuanya diberikan kepada sahabatnya yang lain.
Dan maka Salman pun berkata dalam hati dah nampak tanda yang kedua. Di waktu yang lain dan ketika itu Nabi SAW berada di perkuburan Baqi', dan Salman datang kerana nak melihat tanda yang ketiga. Dan bila mana Salman sampai saja, Nabi SAW pun menarik kain selendangnya, dan Salman pun yang terus berada di belakang Nabi. Bila Nabi tarik selendang, seolah-olah macam Nabi dah tahu tujuan kedatangan Salman. Maka ketika Nabi tarik saja, Salman pun nampaklah tanda tersebut. Ada orang mengatakan itulah tanda nubuwah, tanda kenabian Nabi SAW yang ada di antara tulang belikat Nabi SAW. Maka Salman pun meyakini inilah orangnya yang dinyatakan oleh gurunya. Maka Salman pun terus beriman kepada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, berbalik kepada kisah Talha tadi. Bila mana rahib tadi memberitahu bahawa Nabi tersebut telah pun diutuskan di tanah haram dan akan berhijrah ke tanah yang terdapat banyak pokok-pokok kurma dan juga hasil pertanian, maka rahib tadi pun berpesan pada Talha, pergilah kepadanya wahai pemuda. Dan rahib tadi berpesan pada Talha, pergilah kamu kepadanya wahai pemuda. Dan kerana Talha ketika itu baru berumur lebih kurang 16 tahun, maka dia katakan Talha pun meninggalkan rombongannya dan terus balik ke Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, orang dulu, orang-orang Arab Quraisy, bila dia berniaga, terutama pergi ke Syam, dia bukan makan masa 2-3 bulan, bukan 5-6 bulan, silap-silap 1 tahun. Kan? Sekali pergi itu meninggalkan Mekah selama 1 tahun, mungkin setahun lebih. Setahun lebih. Sebab apa? Perjalanannya saja mungkin memakan masa 3-4 bulan perjalanan. Kan? Kalau kita Google Map tengok kan perjalanan jarak Mekah ke Syam, kalau tak salah lebih kurang 1,800 km. Kalau tak salah lah 1,800 km. Kan? Agak-agak kalau tuan-tuan buat situ, tulis jalan kaki berapa lama, kan? Bukan jalan kaki kosong, mungkin ada bawa barang-barang dan sebagainya dengan unta, kan? Jadi membawa barang dagangan sudah tentu memakan masa yang agak lama, kan? Sebab itu kalau kita imbaskan balik kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan, bila Nabi menceritakan kepada pembesar-pembesar Quraisy, mereka tak percaya, kan? Dan mereka anggap pelik sebab Nabi nyatakan berlakunya itu sebahagian daripada malam, sedangkan nak sampai ke Baitul Maqdis pun memakan masa lebih kurang 3 bulan. Ini Nabi menyatakan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tak sampai pun 1 malam, kan? Sudah tentulah mereka tak percaya, tapi hakikatnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kita ambil 4 bulan contoh, perjalanan 4 bulan nak sampai ke Syam, balik lagi 4 bulan, dah berapa lama? 8 bulan. Takkan nak menjaga kat sana sebulan? Dan tentu tak berbaloi lah, kan? 4 bulan pun mungkin tak berbaloi juga. Kalaupun dia berniaga 4 bulan kat sana, bermakna dah setahun, kan? Pergi 4 bulan, balik 4 bulan, meniaga 4 bulan, setahun lah, kan? Adakah mereka meninggalkan Mekah untuk pergi berniaga setahun? Mungkin lebih, kurang tu mungkin taklah, lebih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah bila diberitahu kepada rahib tadi menasihatkannya agar pergilah kamu kepadanya, maka dia katakan Talha pun terus meninggalkan rombongan dagangannya dan terus balik, kan? Balik ke Mekah. Dan sesampainya di Mekah, dia terus bertemu dengan sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, yang telah pun terlebih dahulu memeluk Islam, kan? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang yang terawal, kan? Orang lelaki yang terawal memeluk Islam, kan? Juga mendapat petunjuk ataupun dia khabarkan oleh seorang
pendeta. Dan Sayyidina Abu Bakar sangat meyakini, dan ternyata tanda-tanda yang dinyatakan oleh pendeta itu ada pada Nabi SAW. Maka dia tanpa berlengah terus beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana bila bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar pun meyakinkan Talhah tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kemudiannya membawa Talha bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya Talha pun mengucapkan syahadah di hadapan baginda Nabi SAW. Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita imbas balik dakwah ataupun sirah Nabi, di peringkat awal berdakwah lebih kurang 3 tahun secara secara rahsia ataupun secara senyap-senyap. Nabi tidak dakwah secara terbuka. Nabi jumpa orang persorangan, Nabi ajak Islam. Dan Nabi juga mengadakan majlis dalam rumah Arkam bin Abil Arkam secara tertutup lah. Dan kalau kita lihat ketika ini mungkin masih lagi dakwah Islam itu secara kerana dalam tahun ketiga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Talha masuk Islam, orang yang paling marah dengan keislaman Talha adalah ibunya sendiri. Kan? Ibunya sendiri menentang Talha masuk Islam, di mana ibunya sanggup memanggil para pembesar Quraisy untuk memaksa Talha agar kembali kepada agama asal, iaitu penyembahan berhala. Namun Talha yang sudah yakin dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun diseksa dengan pelbagai seksaan, namun Talha tetap tidak berganjak. Sampai satu ketika dia diikat, tangannya diikat dengan leher, lalu disuruh berlari sambil dikejar oleh sekumpulan lelaki. Malah pernah satu ketika dalam keadaan tangannya diikat, dipukul oleh pemuda-pemuda musyrikin, kan? Di bahagian badannya, di belakangnya, malah di kepalanya, dan berhampiran dengannya itu ada seorang wanita yang tidak henti-henti mencerca dan mengejinya, dan perempuan itu adalah ibunya sendiri. Namun itu tidak mematahkan semangat Talha bin Ubaidillah. Sebab itu keislaman Talha bin Ubaidillah ini sangat kokoh, kan? Dia telah berhadapan dengan pelbagai ujian, sesaan dan sebagainya. Itulah keimanan sahabat yang terawal, di mana mereka telah diuji dengan pelbagai ujian. Namun ujian itu tidak sedikit pun mematahkan semangat mereka, kan? Macam Sa'ad bin Abi Waqqas diugut oleh ibunya, kan? Sampai ibunya menyatakan kalaulah dia tidak kembali murtad kepada agama asal, nescaya ibunya takkan makan, kan? Inilah biasanya anak dia akan kasih sayang pada ibu, jadi akan menuruti kehendak ibunya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas oleh kerana ini melibatkan soal akidah, sampai tahap ibunya oleh kerana lama tak makan jatuh sakit. Dia khabarkan kepadanya bahawa ibunya sakit, dengan harapan akhirnya hatinya akan lembut dan kembali murtad mengikut kehendak ibunya. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegas menyatakan, kalaulah ibunya mati, kan, kerana mengugutnya untuk kembali kepada agama asal, kemudian hidup, ugut lagi mati, kemudian hidup, ugut lagi mati, nescaya dia tidak akan meninggalkan agama Islam. Begitulah pegangan para sahabat dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malah saban hari walaupun diuji, ianya menambahkan lagi keimanannya, hatinya semakin cekal dengan agama Allah, sehingga Talha digelar sebagai syahid yang hidup. Sebab apa digelar dengan syahid yang hidup? Nanti saya akan kongsikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Talha ni sebenarnya daripada kecil lagi telah pun dilatih sebagai seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan, malah dia berjaya, malah memiliki kekayaan. Namun kekayaannya itu tidaklah menjadikan dia seorang yang sombong. Malah digunakan kekayaannya itu untuk Islam, kan, untuk membantu para sahabat yang susah, malah turut membantu membebaskan hamba dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang kalau kita lihat ramai di kalangan sahabat-sahabat yang ada kelebihan dari sudut harta, membebaskan hamba-hamba yang telah memeluk Islam. Macam Bilal bin Rabah juga asalnya adalah hamba. Lalu Nabi SAW mengarahkan Saidina Bakar untuk membebaskan Bilal yang diseksa oleh tuannya, dengan membayar sejumlah wang. Mungkin kita kata pampasan lah, kan, barulah tuannya akan membebaskannya untuk menjadikan dia seorang yang merdeka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang Uhud, kan, dalam perang Uhud, Talha bin Ubaidillah juga terlibat dalam perang Badar. Perang Badar ini kalau mereka sebenarnya adalah perang yang kelima, tapi dianggap perang pertama yang terbesar. Maksudnya perang yang melibatkan jumlah yang ramai. Yang pertama adalah perang Badar. Sebab itu biasa disebut dengan Badal Al-Kubra. Badal Al-Kubra. Sebab sebelumnya pernah berlaku perang Badar, tapi dikenali sebagai Badar As-Sughra, Badar yang kecil lah, melibatkan jumlah yang tak ramai, kan, hanya dikenali sebagai Sariyah, kumpulan kecil. Mungkin 10 orang, mungkin 15 orang, mungkin 20 orang. Tapi perang Badar kalau kita lihat jumlahnya lebih kurang 313 orang. Jadi dalam perang Badar sebenarnya Talha bin Ubaidillah tidak terlibat, kerana ia telah diperintahkan oleh Nabi SAW ada satu urusan. Sungguh pun begitu, nama Talha bin Ubaidillah tetap dimasukkan dalam senarai ahli Badar, kan, sebab dia tidak ikut tu bukan dia saja malas, kan, bukan dia menguzurkan diri, tapi kerana dia diarahkan Nabi untuk melakukan suatu tugasan. Jadi bila Nabi bergerak menuju ke Badar, Nabi tetap memasukkan nama Talha bin Ubaidillah. Jadi dalam perang Uhud, Talha bin Ubaidillah juga turut serta, di mana kalau kita ingat balik perang Uhud, kan, perang Uhud orang-orang Islam seramai 700, kan, walaupun di peringkat awal yang keluar bersama Nabi SAW adalah seramai 1000 orang, tapi di pertengahan jalan golongan munafikin tarik diri. Bila dapat tahu jumlah tentera musyrikin seramai 3000 orang, mereka takut, kan, mereka takut. Dan tujuan asal mereka ikut perang itu sebenarnya adalah semata-mata nakkan habuan, ghanimah, harta rampasan perang. Kerana dilihatnya dalam perang Badar tentera Islam menang. Jadi bila tentera Islam menang, barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin yang kalah dalam peperangan, yang kemudian mereka tinggalkan kerana lari, dibahagikan sesama tentera. Itu disebut sebagai ghanimah. Jadi bila orang-orang munafik perhatikan ikut perang, menang, dapat harta rampasan perang, maka sudah itu adalah peluang. Maka sebab itu di peringkat awal mereka turut serta dalam perang Uhud, kan? Tapi bila tengok jumlah musuh lebih ramai, lebih kurang 3 kali ganda, di mana tentera Islam peringkat awal adalah seramai 1000 orang, sedangkan tentera musyrikin Mekah seramai 3000 orang. Maka di hati orang-orang munafik ini ada perasaan takut. Lalu seramai 300 orang mengundurkan diri, maka tinggallah 700 orang.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara strategik yang digunakan oleh Nabi SAW ialah Nabi menempatkan seramai 50 orang di atas bukit Rumah, kan, Rumah bukit Rumah, kan, berdekatan dengan Jabal Uhud, kan, Jabal Uhud, bukit Uhud, kan. Nabi tempatkan mereka seramai 50 orang di situ sebagai benteng pertahanan lah. Dan ternyata strategi yang dilakukan oleh Nabi mendatangkan manfaat. Dan pusingan yang pertama, tentera Islam beroleh kemenangan. Kita maklum kisah perang Uhud ini, kan. Namun bila telah beroleh kemenangan, 50 orang yang ditempatkan oleh Nabi berada di atas bukit Rumah merasakan bahawa perang telah selesai. Apatah lagi wujud di dalam hati mereka perasaan tamak bila melihat orang-orang Islam mula mengumpulkan harta rampasan perang, sedangkan mereka masih lagi berada di atas bukit, bimbang-bimbang. Kalau mereka tak turut sama mengumpulkan harta rampasan perang, mereka tak dapat bahagian nanti. Akhirnya mereka pun turun. Walaupun Nabi SAW telah pun memberikan arahan, walau apa yang berlaku, jangan turun daripada bukit, sama ada kalah atau menang. Saya tak ingat nama ketuanya ketika itu, memberikan peringatan supaya jangan turun. Tapi akhirnya mereka turun juga. Maka menyebabkan Khalid Al-Walid bila melihat hanya beberapa orang sahaja yang masih berada di atas bukit Rumah tadi, maka Khalid Al-Walid pun menyusun strategi yang baru, melancarkan serangan secara mengejut, yang mana ketika itu orang-orang Islam sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, menyebabkan mereka bila diserang secara mengejut kerana disangkakan musuh telah lari meninggalkan medan perang, rupa-rupanya mereka menyusun strategi dan menyerang secara mengejut, menyebabkan orang-orang Islam pun dalam keadaan tunggang langgang, lintang pukang, kan, malah ramai yang terbunuh. Di mana ada riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW dan beberapa orang sahabat, termasuklah Talha bin Ubaidillah, naik ke atas bukit Rumah, naik ke atas bukit Rumah, di mana ketika itu dikatakan Nabi, kemudian ada Talha bin Ubaidillah, kemudian ada lagi 11 orang Ansar berada di bukit Rumah, kan. Bila Nabi tengok pertempuran berlaku dengan begitu dahsyat, malah seorang demi seorang tentera Islam terkorban, maka Nabi pun bersabda kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mahu mempertahankan kita dan akan menjadi temanku di syurga kelak? Ketika itu ada Nabi, Talha bin Ubaidillah dan juga 11 orang dari kalangan Ansar berada di atas bukit Rumah, kan. Tuan-tuan kalau dibawa ziarah ke bukit Uhud, memang akan ditunjukkan, kan, Jabal Rumah ataupun bukit Rumah, dia tak tinggi mana, kan, tak tinggi mana. Dan maka sebab itu Nabi, ialah sebagai tempat untuk berlindung, Nabi naik dengan beberapa orang sahabat tadilah. Maka ketika itu Nabi, Talha bin Ubaidillah dan juga ada 11 orang dari kalangan Ansar. Maka Nabi pun bila lihat sahabat-sahabatnya yang bertempur, maka Nabi pun memberitahu, kan, siapakah di kalangan kamu yang akan mempertahankan kita dan kelak dia akan menjadi temanku di syurga. Nabi menawarkanlah siapa yang nak turun berjuang, kan, supaya membantu sahabat-sahabat lain yang turut berjuang dan mudah-mudahan dapat melindungi Nabi, kan, daripada musuh naik ke atas dan sebagainya. Maka Talha pun segera menjawab, aku wahai Rasulullah. Talha merupakan orang yang pertama menawarkan diri untuk turun, kan. Tetapi Nabi SAW menghalang, kamu tunggu dulu, kan. Nabi tak bagi Talha turun. Sebaliknya Nabi meminta dari kalangan orang-orang Ansar, maka seorang turun, kan. Daripada 11 orang Ansar, seorang turun
dan didapati yang turun tadi akhirnya gugur. Maka Nabi bertanya lagi, siapakah yang sanggup untuk mempertahankan kita? Kan? Maka Talha dengan pantas menjawab, saya. Dia menawarkan diri lagi. Namun Nabi tetap menghalang, dan Nabi meminta dari kalangan orang-orang Ansar untuk turun. Maka seorang demi seorang turun. Akhirnya tinggallah Nabi dan juga Talha berada di atas bukit Ar-Rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila dah tak ada orang lain, yang tinggalnya Nabi dan juga Talha, barulah Nabi mengizinkan Talha untuk turun, berperang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan dikatakan Talha turun tadi berperang melawan musuh, dia katakan tempohnya agak lama, kan? Tempohnya agak lama. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW turun sehingga akhirnya tersebar berita yang menyatakan bahawa Nabi telah mati, disebarkan oleh orang-orang musyrikin. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat lain pula yang menjadikan batang tubuh mereka sebagai benteng untuk melindungi batang tubuh Nabi SAW. Antaranya yang saya ingat adalah Abu Dajanah, kan? Abu Dajanah, di mana Abu Dajanah ini ketika Nabi menyusun barisan tentera, Nabi SAW menawarkan satu pedangnya kepada para sahabat. Siapa yang nak menggunakan pedangku ini? Nabi menawarkan para sahabat. Maka Abu Dajanah tampil, dan dia berkehendak untuk menggunakan pedang Nabi. Kan, pedang Nabi ada beberapa, kan? Ada beberapa pedang yang digunakan oleh Sayyidina Ali, Zulfakar, kan? Zulfakar, ada yang mengatakan Zulfikar, kan? Itu juga asalnya adalah pedang Nabi, kan? Pedang Nabi. Wallahu alam. Ada riwayat mengatakan pedang Zulfikar itu adalah sebahagian daripada harta rampasan perang Badar, diberikan kepada Nabi. Ada pendapat menyatakan ia dibuat oleh seorang tukang buat pedang yang mahir, lalu dihadiahkan kepada Nabi. Dan ada juga pendapat menyatakan pedang Zulfikar itu dibawa khas oleh malaikat dan diberikan kepada Nabi. Wallahu alam. Dan ada juga riwayat menyatakan pedang Zulfikar tadi Nabi memberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Uhud, bila mendapati pedang yang digunakan oleh Sayyidina Ali telah patah. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dimuliakan, jadi sebelum berlakunya perang, Nabi ada beberapa pedang lah, dan Nabi memegang salah satu pedangnya dan mempelawa sesiapa di kalangan sahabatnya yang nak menggunakan pedang Nabi. Maka tampillah Abu Dajanah. Lalu Nabi pun memberi pedang Nabi kepada Abu Dajanah. Dan bila Abu Dajanah dapat menggunakan pedang Nabi, dia rasa bangga. Lalu dia mengeluarkan kain yang warna merah, lalu dililit di kepalanya, diikat di kepalanya, dan dia berlalu di hadapan barisan tentera tadi dengan rasa bangga, dengan rasa megah. Lalu Nabi pun menyatakan, lagak seperti ini adalah dilarang, tetapi dikecualikan dalam perang. Kan, berbangga, kan, asalnya adalah perbuatan yang dilarang, yang dikeji lah. Tetapi dalam perang adalah dibolehkan, supaya sedikit sebanyak akan menggerunkan musuh. Kalau kita perhatikan, memang ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Dalam keadaan biasa memang ianya adalah dicela, dilarang sama sekali. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu ianya diharuskan. Kan, ada banyak, kan, macam mengumpat. Contoh mengumpat ni apa? Mengatakan sesuatu yang buruk di belakang seseorang, kan, mengumpat.
Itu jelas adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ianya diharuskan kan. Masa bila contohlah seorang isteri contoh mengadu kepada hakim tentang kejahatan yang dilakukan oleh suaminya ke atasnya kan? Jadi dia kena ceritakan apa yang dilakukan oleh suami yang dia katakan kejahatan itu, dia kena cerita sebiji-sebiji kan. Cerita keburukan lah, tapi untuk pembelaan. Maka di sana ia adalah diharuskan. Ada lagi lah beberapa kan, menipu kan. Menipu ataupun berbohong juga adalah perkara yang dilarang, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dimaafkan. Contohlah ada seorang yang kita yakin dia tidak bersalah, tapi dia dikejar, nak ditangkap dan nak dibunuh. Tiba-tiba dia masuk ke rumah kita, kita tahu dia orang yang baik. Lalu orang yang mengajar tadi sampailah ke rumah kita dan bertanya pada kita, nampak tak pulan bin pulan? Maka ketika itu diharuskan untuk kita berbohong demi menyelamatkan orang tersebut. Maka kita kata tak nampak dan sebagainya, bohong, padahal dia ada dalam rumah. Maka ketika itu juga hukumnya adalah harus. Ada lagi lah beberapa. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi pusingan yang kedua, tentera Islam kecil-kecil kan. Nabi sendiri pun cedera, terutama di bahagian kakinya. InsyaAllah saya sambung sikit lepas azan nanti.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Apabila perang tamat, kan, di mana secara umumnya pusingan kedua tu kemenangan di pihak musyrikin Mekah. Mereka meninggalkan medan perang dalam keadaan orang-orang Islam ramai yang terkorban dan ramai juga yang cedera dan sebagainya. Maka di kalangan sahabat yang selamat meninjau, melihat sahabat-sahabat yang gugur di medan Uhud, dan akhirnya mereka berjumpa dengan Talha bin Ubaidillah yang pada mulanya disangkakan telah syahid, kan, kerana di tubuh badannya terdapat luka-luka yang sangat banyak, kan, maknanya badannya berlumuran dengan darah. Malah salah satu pergelangan tangannya juga putus, kan. Dalam keadaan Talha bin Ubaidillah disangkakan telah gugur syahid, kan, kerana luka-luka yang ada di tubuh badannya. Ada riwayat menyatakan sebanyak 79 luka-luka, mana satu badan, termasuklah mungkin bahagian kepala dan sebagainya. Dan ada riwayat menyatakan tak kurang 70 luka yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah, sehingga ramai yang menyangkakan bahawa Talha bin Ubaidillah telah gugur syahid. Dan ternyata Allah Ta'ala menyayangi Talha kembali hidup, kerana ketika itu ia hanyalah pengsan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Talha sedarkan diri hidup, kan, maka orang ramai memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila diberitahu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menyatakan, sesiapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi ini sesudah mengalami kematiannya, lihatlah Talha. Sebab itu dia digelar dengan syahid yang hidup, kan, kerana disangkakan telah gugur syahid dalam medan Uhud. Tapi ternyata Allah Ta'ala menyayangi lagi Talha bin Ubaidillah, sehingga Nabi SAW menggelarkan sebagai syahid yang hidup. Ini ada disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah, bahawasanya dia mendengar Rasulullah SAW. Dia mendengar, kan, mendengar sendiri sabda Nabi SAW, man sarrahu ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzura ila Talha bin Ubaidillah. Sesiapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah pada Talha bin Ubaidillah, kerana luka-luka yang dialaminya yang begitu banyak, sehingga Talha telah pengsan dan disangkakan telah syahid, rupa-rupanya masih lagi hidup. Maka sebab itu Nabi SAW menggelar Talha bin Ubaidillah sebagai syahid yang hidup, kan. Syahid apa? Maknanya orang yang mati dalam medan perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ia masih hidup, kan. Malah selepas daripada itu ia tetap terlibat dalam perang yang disertai oleh Nabi SAW. Begitulah semangat jihad yang ada pada Talha bin Ubaidillah. InsyaAllah akan datang kita lihat kisah yang berikutnya, sehingga membawa kepada syahidnya Talha bin Ubaidillah, iaitu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila berlaku salah faham selepas atau ketika berlakunya perang Jamal. InsyaAllah kita akan lihat kisah selanjutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.